Ada setengah orang dia kata tauhid tiga serangkai ini, ada orang mengaitkan tauhid tiga serangkai ini dengan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ada orang kait, iaitu akidah Tahawiyah, dikata itu tauhid tiga serangkai. Saya nak beritahu bahawa itu fakta yang keliru. Mengaitkan akidah tiga serangkai ini dengan Imam Abu Ja'far Tahawi, akidah Tahawiyah itu adalah fakta yang keliru. Bahasa kita kau tak kena lah. Semua ni mari daripada faham yang timbul daripada faham tauhid yang orang panggil tauhid tiga serangkai hari ni. Uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ni semua ni mari daripada package fikiran tauhid tu. Package fikiran tauhid tu. Ada orang kata fikiran tauhid ni tak salah, tak ada masalah. Bergantung pada huraian. Memang betul lah. Kalau hurai betul tak ada masalah lah. Tak ada masalah kalau uluhiyah ni dengan makna meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahkan yang disembah melainkan Allah. Tak ada masalah situ, betul. Rububiyah ni keyakinan bahawa tidak ada Tuhan yang menjadi pencipta dan pentadbir seluruh alam ni melainkan Allah. Betul, tak ada masalah. Kemudian asma, nama-nama Allah, bahawa yang berhak untuk diberi nama dengan nama-nama antaranya yang tersebut dalam Al-Asma' Al-Husna itu pun tak ada masalah. Dan sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran tentang Allah Ta'ala itu pun tak ada masalah. Bahawa yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan itu hanyalah Allah, yang berhak untuk dinamakan dengan nama-nama yang ada dalam Asmaul Husna dan lain-lain lagi itu, yang berhak untuk dinamakan dengan nama itu secara hakiki melainkan Allah. Itu tak ada masalah. Memang kalau dihuraikan cara betul lah. Cuma saya nak khabar sejarah asal tauhid ini tak gitu. Sejarah asal tauhid ini tak gitu. Tapi kalau ada orang cuba menghuraikannya dengan huraian yang muafakat dengan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, silakanlah, boleh, tak ada masalah lah. Tapi nak kabarnya package tu tak seperti itu. Macam beginilah. Nak beri contoh mudah. Mana ni contoh? Nanti dah tak mari contoh. Semula. Mungkin romek sekali ni ke sikit. Tapi tak apa, kita nak kabar gitulah. Cuma saya nak kata bahawa isu-isu yang timbul ni mensifatkan Tuhan dengan beranggota bertempat, kemudian isu wasilah, menolak wasilah, bahkan mengkafirkan orang yang berwasilah, orang yang ziarah kubur Nabi, istighasah, semua ni mari daripada package kefahaman tentang tauhid berdasarkan tauhid tiga serangkai itu. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu sejarah dia. Tauhid tiga serangkai ni. Saya sebut ni kerana tanpa kita sedar benda ni ia serap masuk. Cuma tadilah kalau dihuraikan dengan betul tak ada masalah. Memang itu tidak diaku, tidak dinafikan. Cuma kita nak khabar package tauhid ni tak gitu asal dia. Cuma kita yang modify, itu baguslah. Tapi asal dia tak macam tu. Baik, sejarah, saya nak cerita tentang sejarah ni sikit. Sejarah tauhid tiga serangkai. Sekarang ni gini, kita belajar bab tauhid. Kita ramai-ramai belajar hari ni, tauhid kita tauhid sifat 20. Dia belajar tu. Wujud, qidam, baqa' tu tauhid sifat 20 orang panggil. Dan inilah yang telah berkembang dalam di Nusantara, menjadi pegangan, dan itulah tauhid yang dipegang dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tauhid tiga serangkai ni, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat ni, ni mari mana ni? Pengkaji-pengkaji, penyelidik dia kata pemula kepada package tauhid tiga serangkai ini adalah Syekh Ibn Taimiyah tadi tu. Yang hidup pada kurun yang ke-7. Tauhid yang kita pegang, tauhid sifat 20, orang panggil nama sifat 20. Orang panggil nama, tapi tak semestinya 20, banyak perkara, banyak cabang-cabang lagi lah, cuma orang kenal package tu sebagai tauhid sifat 20. Kalau kita mengaji sama ni lah. Ni diformulakan ataupun diperkaedahkan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidi. Mereka ni hidup bila? Hidup pada kurun yang ketiga dulu. Kurun ketiga. Syekh Ibn Taimiyah kurun ke-7. 300 tahun lebih jarak masa. Tu kita supaya kita tahu. Jadi mungkin benda-benda macam ni romek sikit, bukan romek, benda jarang kita dengar, tapi siapa nak khabar tak apalah. Paling tidak satu hari kita akan tahu bendanya. Saya nak khabar sejarah. Jadi tauhid tiga ni dikembangkan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Kemudian
disebarluaskan lagi beberapa kurung selepas tu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kurung yang ke 18 Masih, ataupun kurung yang ke 11 lebih kurang 12, kurung yang ke 12 Hijriah, 18 Masih lebih kurang 1700 lebih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni mengembangkan dia, dan hari ini ni berkembang di dunia Islam oleh golongan yang dinamakan, tak kira menamakan ke dinamakan, tapi sudah dikenali, sudah sinonim, sudah biasa dengan panggilan Salafi Wahabi hari ini. Nak khabar gitu. Cuma mungkin ada orang keliru sikit, mungkin hak saya cakap hari ni tak pijak bumi nyata sikit lah nisbah kepada orang ramai hari ni ni, sebab di sejarah pemikiran tu. Tapi dapat saya nak khabar supaya paling tidak suatu hari mana-mana tengok balik semula akan nampak lah butiran dia tu. Ya, saya pun tahu data-data sejarah ni tak ada dalam kepala kita, jadi payah nak takat sekarang lah. Baik, tapi paling tidak kalau kita dengar akan datang, kita ada sikit pedoman. Ada setengah orang dia kata tauhid 3 serangkai ini, ada orang mengaitkan tauhid 3 serangkai ini dengan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ada orang kait, iaitu akidah Tahawiyah, dikata itu tauhid 3 serangkai. Saya nak beritahu bahawa itu fakta yang keliru. Mengaitkan akidah 3 serangkai ini dengan Imam Abu Ja'far Tahawi, akidah Tahawiyah itu adalah fakta yang keliru. Bahasa kita tak kena lah. Sebab apa saya kata gitu? Ini saya nak khabar apa ni? Ini fakta sejarah mungkin tak ada dalam kepala kita, tapi tak apalah, dengarlah guna-guna pun. Kalau ada orang cuba nak kaitkan tauhid 3 ni dengan akidah Tahawiyah, bahawa itu adalah kaitan yang keliru, atau bahasa berdaulat tak kena lah. Sebab apa saya kata gitu? Abu Ja'far At-Tahawi ni, ini bagi orang yang mengaji kita, yang disebut sebagai akidah Tahawiyah tu. Abu Ja'far At-Tahawi ni dia hidup zaman yang sama dengan zaman Abul Hasan Asy'ari, kurung ketiga. Kerana dilahirkan tahun dia dilahirkan pada kurung yang ketiga, kurung yang ketiga Hijriah 239 Hijriah, kurung ketiga 239 Hijriah. Berarti zaman tu zaman yang sama dengan Abul Hasan Asy'ari, zaman yang sama dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Zaman tu dah timbul lagi akidah 3 serangkai ni, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni tak ada lagi orang pakai lagi. Maksud dak pakai ni bukan berarti tak ada pada waktu tu perkataan rububiyah, tak ada pada waktu tu perkataan uluhiyah, tak ada pada waktu tu perkataan al-asma wa sifat, bukan berarti tak ada. Tapi sesuatu yang dipakejkan. Perkataan tu sudah sedia ada. Orang sudah lama guna perkataan rububiyah, sudah lama guna perkataan uluhiyah, sudah lama menggunakan perkataan asma wa sifat, sudah lama guna perkataan tu. Tetapi yang memformulakan ataupun membentuk suatu pakej yang orang nama tauhid 3 serangkai ini, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ni, tak ada lagi zaman tu. Jadi kalau kita kata akidah Tahawiyah tu akidah tauhid 3 serangkai, ini sangat keliru lah. Cuma yang jadi gitu sebab apa? Yang jadi gitu tu, Abu Ja'far At-Tahawi ini dia seorang faqih, dia seorang muhaddis, dia seorang ahli hadis, dia seorang faqih. Walau bagaimanapun dia ada menulis kitab akidah dan memformulakannya, memformulakan ataupun memperkaedahkan dia, sehingga orang sebut akidah Tahawiyah. Tapi dia ni, akidah dia ni telah disyarah dengan gaya tauhid 3 oleh orang yang syarah benda tu, padahal dia tak gitu. Tu nak kabarnya. Akidah tu sendiri bukan akidah tauhid 3, tapi orang yang syarah tu di kemudian hari ni, orang yang syarah dia tu mensyarahkan kitab dia tu dalam bentuk tauhid 3. Jadi saya nak khabar fakta, kalau ada orang kata bahawa tauhid 3 ni dikaitkan dengan akidah Tahawiyah, itu adalah kenyataan yang semabuk. Tak kena. Kena Abu Ja'far Tahawi tadi. Dari segi masa waktu tu pakej tauhid 3 ni tak ada lagi, orang pakai lagi. Yang kedua, tauhid dia tu seperti yang ada dalam matan akidah Tahawiyah tu hampir-hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dan yang sangkatan dengannya. Cuma macam saya kata tadi lah, kitab dia tu di kemudian hari ada orang tukang syarah, orang yang hurai kitab dia tu. Maka orang tukang hurai itulah menyelipkan akidah tauhid 3 ni dan syarah dia tu. Maka sinilah tempat orang keliru, sehingga orang kata
bahawa akidah tahawiyah ni akidah tauhid juga. Jadi itu yang saya nak beritahu. Kalau ada orang sebut-sebut, gitulah lebih kurang. Kita pun faham fakta ni fakta yang kita jarang dengar. Banyak orang kita tak tahu benda. Orang kita ni bukan tak tahu, maksudnya jarang kita sebut tentang perkara ni. Dan perkara-perkara tu mungkin tak ramai yang dengar benda ni lah. Okey, jadi kita balik kepada asal balik. Jadi saya sebut tu sebab ada orang tanya, betul ke bahawa Abu Ja'far Tahawi ni tauhid dia tu sama dengan tauhid tiga ni seperti yang dikembangkan oleh Syekh Ibn Taimiyah tu? Saya kata bukan. Kalau ada orang kaitkan dengan Abu Ja'far Tahawi, itu adalah kaitan yang keliru. Baik, kemudian kata Syekh ni, timbul pula, lahir pula faham-faham yang keliru tentang tawassul dan wasilah, tentang ziarah dan istirasah daripada Ibn Taimiyah, yang semuanya mengacukan dunia Islam dan kaum muslimin, yakni yang menggoncangkan, yang menimbulkan clash, yang menimbulkan macam ketidaktentraman lah dalam kalangan orang Islam.